Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara kita menggunakan live worksheet untuk kita membuat ujian ataupun kuis ataupun latihan untuk pelajar-pelajar kita semasa PDPR. Sekarang kita ada ujian atas talian, kita boleh menggunakan live worksheet untuk ujian kita. Okey, first kali di Google kita typekan live worksheet. Kemudian kita akan dapat paparan seperti ini yang menunjukkan alamat atau address bagi live worksheet. Klikkan dia, anda akan sampai ke paparan seperti ini, live worksheet. Kemudian kita masuk kepada Teacher Access. Di Teacher Access ini kita perlu register. Okey, anda perlu register di bawah, kalau mudah di bawah akaun MOE supaya kita mudah untuk menggunakan dan memindahkan fail jika perlu dalam Google MOE kita, sebab kebanyakan kita punya kelas kita jalankan di bawah akaun MOE. Jadi untuk hubungkan live worksheet dengan kita punya Google Classroom amatlah mudah dengan menggunakan akses daripada email MOE kita. Okey, selepas register kita perlu masukkan user dan password untuk kita masuk ke dalam live worksheet ini. Okey, setelah kita masuk ke dalam live worksheet ini, nama username akan berada di sini dan di sini adalah perkara-perkara yang kita boleh buat dalam live worksheet. Okey, my worksheet, my student, my workbook dan sebagainya. Okey, yang penting untuk kita buat ujian ataupun dokumen ujian, terus ke make. Okey, di atas ini ada make interactive worksheet. Okey, klikkan make interactive worksheet. Anda boleh lihat tutorial dan video tutorial untuk memulakan live worksheet anda. Bagi kali ini saya akan terus tunjukkan cara untuk kita mulakan buat worksheet kita dalam cara yang mudah. Okey, ini adalah paparan pertama. Kita boleh uploadkan worksheet yang kita nak buat. Okey, kita boleh pilih file. Okey, kita pilih file yang kita akan upload. Kita kena dalam bentuk format JPEG. Okey, JPEG ini dalam bentuk gambar ataupun PNG juga dalam bentuk gambar. Pilihkan kita punya soalan. Saya telah convertkan dahulu dalam PDF. Size limit tidak boleh lebih daripada 5 MB. Kemudian kita upload kita punya file. Okey, kita upload kita punya file, kita akan dapat file seperti ini. Okey, file ini contoh file yang saya telah upload. Okey, pertama sekali saya akan terangkan button-button yang ada di atas ini. Okey, button yang pertama untuk kita preview soalan kita, button yang kedua untuk kita save, button yang ketiga untuk kita discardkan, dan button yang keempat untuk kita updatekan background dokumen. Okey, bagaimana kita nak edit supaya dia boleh berfungsi? Okey, first kali kita terus, dia ada tanda anak panah, mouse kita akan ada tanda cross seperti ini. Okey, anda cuba buat kotak sahaja. Kemudian typekan jawapan anda di dalam ini. Okey, typekan jawapan anda di dalam ini. Contoh print warna 2 ini jawapan dia. Okey, contoh jawapan dia adalah merah. Okey, MERAH. Okey, untuk memberikan kekemasan kepada form ini atau borang ini, kita boleh letakkan dia di tengah. Kemudian untuk yang seterusnya, okey, saya buat seterusnya. Contoh jawapan adalah hijau. Okey, buat bagi dia lebih kemas. Tarikkan dan letakkannya di tengah-tengah. Okey, kita akan buat dia sebagai auto marks. Okey, bila kita buat sebagai auto mark, tidak boleh ada kesalahan. Okey, kena terang kepada pelajar tidak boleh ada kesalahan tata bahasa di sini. Okey, jika dia tulis jawapan H hijau huruf kecil, dia akan ada kesalahan tata bahasa. Jadi kalau kita nak buat option jawapan, kita cuma letak palang seperti ini, kemudian hijau huruf kecil. Okey, hijau huruf kecil. Okey, hijau huruf kecil. Jadi dia ada option untuk menjawab sama ada huruf besar atau huruf kecil. Sama seperti ini. Okey, contoh warna ini saya buat dua option juga, ungu dan
Okey, jadi dia ada dua option. Jika dia jawab salah satu, maksudnya dia akan dapat markah juga walaupun dia membuat kesalahan huruf besar di hadapan. Okey, untuk jawapan soalan ini sebenar-benarnya dia kena gunakan semua alfabet dengan betul. Okey, kalau merah M huruf besar, maksudnya dia kena guna merah huruf besar. Ini untuk contoh-contoh lain. Kalau cikgu ada pelbagai jawapan, cikgu boleh buat slash jawapan yang lain. Okey, contoh. Okey, setelah ini saya tunjukkan contoh yang kedua. Contoh soalan nombor B ini, dia ada 5 jawapan. Okey. Okey, jawapan yang pertama adalah teknik leraian. Okey, jawapan kedua adalah teknik. Okey, jawapan yang ketiga. Terus sambung cikgu. Okey, terus sambung. Okey, ini adalah jawapan yang sepatutnya ada dalam jawapan tersebut. Okey, sebab dia ada 4, kita kopikan dia. Kemudian kita betulkan dia punya tulisan kembali. Kemudian kita buat seperti ini. Okey, untuk jawapan yang kedua, pastekan dia. Jawapan yang ketiga, okey, pastekan dia. Okey, pastekan dia. Okey, kemudian kita kena susun. Okey, lihat, kita kena susun bagi dia cantik duduk dalam aturannya. Okey, kita cek dulu sama ada semua teknik tersebut ada dalam jawapan. Kemudian kita gariskan. Okey, bagi dia duduk dalam kedudukan yang sama. Okey, kita boleh previewkan jawapan kita untuk kita lihat. Okey, kalau kita tak pasti, kita boleh preview. Okey, untuk kita lihat. Okey, kemudian di sini kita teruskan letakkan jawapan untuk fasa analisis keperluan sistem serta keperluan pengguna. Okey, terus typekan di sini jawapannya. Okey, keperluan pengguna. Jadi kita bagi dia lebih tersusun dan kita boleh ubah kedudukan untuk pelajar menulis. Okey, untuk jawapan B kita ada 2 jawapan. Jadi di sini kita kena letakkan 2 jawapan. Contoh mengenal pasti input, proses dan output. Jadi kita kena masukkan jawapannya kedua-duanya. Input dan proses. Sebab kita tidak tahu di manakah pelajar itu nak tulis. Okey, adakah dia nak tulis input di depan ataupun input di belakang. Kita kena fikirkan kebarangkalian jawapan yang ditulis oleh pelajar kita. Okey, input dan proses. Okey, setelah kita masukkan jawapan, sekarang adalah masa untuk kita masukkan markah bagi soalan yang kita buat tadi. Okey, untuk masukkan markah setelah kita buat jawapannya. Okey, untuk masukkan markah, cikgu kena highlightkan kawasan yang ada markah. Contoh ini 3 markah. Type di sini value, V-A-L-U-E. Okey, 2 titik bertindih. Contoh 3 markah, tulis 3. Okey, kemudian ini highlightkan kawasan markahnya. Okey, sama juga value, V-A-L-U-E, 2 titik bertindih. Ini 4 markah. Kemudian seterusnya ini mungkin 3 markah. Letakkan value 3 markah. Okey, value under 2 titik bertindih 3 markah.
Okey, value 2 titik bertindih 3 markah. Okey, kemudian cikgu boleh savekan dia. Cikgu ada dua pilihan, cikgu boleh share dengan cikgu yang lain ataupun nak keep sebagai private. Okey, untuk free account kita boleh simpan sehingga 30 private worksheet. Kita pilih untuk keep it private. Okey, masukkan. Okey, ini contoh. Okey, saya namakan dia sebagai contoh worksheet. Saya savekan. Okey, di sini kita telah savekan kita punya live worksheet. Okey, untuk buka live worksheet kita open worksheet. Okey, ini adalah contoh worksheet kita. Okey, worksheet kita bagaimana kita dan pelajar lihat worksheet kita. Okey, sebelum kita beri kepada pelajar, kita uji dahulu. Okey, warna print merah. Tadi warna print yang kedua ungu. Okey, kita cuba huruf kecil. Okey, yang ketiga. Okey, ini adalah percubaan saja. Okey, ini teknik. Okey, dua lagi kita tak jawab. Okey, ini saya sengaja salahkan. Okey, kemudian kita submit. Kita finish, kita boleh tengok kita punya. Okey, 4/10. Kita terus dapat jawab markah. Okey, kita terus dapat markah. Okey, di sini ungu salah. Okey, di sini koko salah. Teknik leraian betul, bila tak jawab dia jadi salah. Teknik pengecaman corak betul. Proses betul, analisis keperluan salah. Okey, jadi ini kita boleh nampak di mana kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Okey, contoh di sini ungu ada masalah. Jadi kita balik kepada, okey, kita boleh lihat kepada kita punya worksheet balik. Okey, go to my worksheet. Okey, kita lihat ada, okey, yang ni contoh yang kita buat tadi. Kemudian kita edit, kita boleh edit untuk kita uji semula. Okey, sepatutnya warna hijau, warna ungu. Okey, ini bukan koko. Jadi jawapan kita tadi betul salah. Teknik tadi semua betul. Ini semua kita dapati dengan betul. Okey, jadi kita boleh savekan semula. Okey, ini save worksheet, kita replace saja. Okey, seterusnya kita buka worksheet kita. Bagaimana kita nak bagi kepada pelajar kita? Okey, buka worksheet kita. Kemudian kita boleh hantar ke dalam Google Classroom, kita boleh hantar ke dalam Microsoft Teams, dan kita boleh juga beri dalam bentuk link. Okey, untuk masukkan dalam Google Classroom, okey, kita tekan seperti ini. Okey, kita dah sampai ke paparan Google Classroom. Kita pilih kelas yang kita nak beri. Contoh 3AK1, 3AK2, action. Okey, kita nak bagi apa? Okey, kita klikkan assignment. Okey, kita tekan go. Okey, kita tekan go. Kita akan dapat seperti ini. Kita type sajalah ujian. Okey, ujian. Contoh ujian atas talian. Okey, ujian atas talian, instruction. Anda beri instruction. Okey, crop, markah dan attach pada tugasan ini. Okey, contoh seperti itu. Okey, lepas tu kita assignkan dia. Okey, selepas kita assignkan, okey, due date untuk kita assign kepada pelajar, kita boleh setkan contoh due date. Okey, kita buka pada hari yang kita ada exam. Kita buka contoh hari yang ada exam adalah pada contoh pada hari ini 23, contoh hari ini, time
Okey, kita kena setkan time. Contoh sekarang sudah pukul 1.53. Okey, sekarang pada masa sekarang saya tengah buat pada pukul 1.53. Anda boleh set setengah jam, iaitu kita akan start pada pukul 2, kita akan start dan tamat pada 2.30. Okey, kita setkan di sini 14.30. Okey, 2.30. Okey, 14.30 due date dia. Jadi mereka ada 30 minit saja untuk selesaikan tugasan ini. Kemudian kita assign. Okey, selepas kita assign, pelajar akan dapat worksheet ini dan mereka akan buat dalam masa 30 minit. Kemudian mereka akan hantar file yang attachment yang dicropkan, jawapan markah kepada dan diupload kepada kita. Okey, saya berikan contoh. Okey, contoh yang saya boleh berikan. Okey, jika pelajar pernah buat, okey, kalau pelajar pernah buat, kita boleh tengok dalam classroom-nya. Okey, ini contoh pelajar saya yang pernah buat soalan. Okey, mereka akan kita akan dapat di sini tune in dan kita boleh lihat. Okey, kita boleh lihat setiap pelajar akan menghantar markahnya seperti ini. Okey, kita boleh lihat setiap pelajar akan menghantar markahnya 8/10. Kemudian kita boleh terus berikan grade markah 80%. Okey, kita return balik. Jadi file ini ada dalam kita punya Google Classroom. Okey, bila kita nak semak, kita boleh terus semak. Okey, contoh kita boleh terus semak siapa yang kita telah gradekan. Okey, contoh ini kita telah gradekan. Okey, ini adalah contoh yang telah dihantar dan telah digradekan. Okey, 8/10. Kita terus boleh letak grade dia, kemudian return kembali kepada mereka. Okey, setelah kita return, kita boleh lihat kita boleh lihat siapa yang sudah hantar dan siapa yang belum hantar. Markahnya kita boleh lihat di sebelah sini. Okey, kita boleh copy all. Okey, di sini kita boleh copy all grade to Google Sheet dan kita boleh download all grade in CSV. Okey, CSV. Okey, kita cuba tengok. Kita downloadkan kita punya paparan. Okey, kita akan dapat terus markah mereka. Okey, kita boleh dapat terus markah mereka yang mereka hantar. Okey, grade-grade mereka yang mereka hantar, kita dah boleh dapatkan terus latihan mana yang kita telah buat. Okey, saya akan sharekan. Okey, ini adalah paparan Excel yang kita dapat. Okey, paparan Excel yang kita dapat daripada kita import tadi. Kita boleh lihat okey, markah-markah latihan-latihan yang kita telah selesaikan. Contoh latihan 2 ni, kita lihat latihan 2 ni sebagai latihan peperiksaan kita. Okey, saya besarkan. Jadi kita ada markah yang telah dimasukkan. Okey, markah yang telah dimasukkan. Okey, mudahlah untuk kita tandakan markah-markah mereka. Okey, sebab kita dah ada simpanan markah ini, kita boleh manipulate cara penggunaan markah ini. Kita boleh ambil nama mereka dan manipulate di dalam borang. Okey, jika kita ada borang untuk pentafsiran markah, kita boleh masukkan terus borang tersebut. Okey, masukkan nama, kita boleh copy nama dan copy markah mereka. Okey, kita tak payah key in secara manual lagi. Okey, kita kembali ke dalam Google Classroom. Okey, kita kembali ke dalam Google Classroom. Di sini kita boleh lihat okey, jawapan ataupun attachment yang telah diberikan oleh pelajar. Kita masukkan markah, kemudian kita send saja kepada mereka. Okey, kita send saja kepada mereka. Okey, ini untuk contoh-contoh latihan-latihan yang pernah saya buat. Jadi kita boleh terus tengok markah-markah mereka. Okey, di sini yang telah di-gradekan, kita boleh tengok markah-markah mereka. Okey, berapa markah siapa yang belum hantar. Kita juga boleh tengok di sini siapa yang belum hantar. 18 orang belum hantar, 4 orang baru turn in. Okey, jadi kita boleh tandakan ikut
dan kita boleh lihat markah-markah mereka. Okey, untuk tambahan modul 1 dan modul 2, kita boleh buat dua modul. Okey, modul yang pertama dan tambah untuk modul yang kedua, supaya bila kita selesaikan latihan ulang kaji ni, okey, boleh ada, okey, contoh boleh ada dua fail yang dihantar oleh pelajar kita. Okey, ini adalah contoh jawapan jika pelajar tidak mahu menghantar dalam bentuk tadi, dia boleh hantar dalam bentuk Google dokumen. Okey, pelajar juga boleh hantar dalam bentuk Google dokumen. Okey, kita akan tandakan secara manual. Ini adalah untuk Google dokumen. Pelajar juga boleh hantar di drive. Okey, pelajar juga boleh hantar di drive kita. Okey, dia akan hantar di drive. Kita boleh cek email kita. Okey, pelajar juga boleh hantar dalam bentuk ini. Okey, pelajar juga boleh hantar dalam bentuk. Okey, ini dua file yang pertama dan file yang kedua, dan kita dapat jawapan untuk file untuk jawapan tersebut. Okey, kita boleh dapat jawapan untuk latihan tersebut. Okey, bergantung kepada kebolehan para pelajar kita untuk mentafsir bagaimana mereka nak jawab soalan tersebut. Okey, ini adalah dalam bentuk attachment dalam bentuk Word sahaja. Okey, saya copy saja dalam bentuk Word. Ini attachment dalam bentuk Word. Okey, jadi bila kita buat dua worksheet menggunakan live worksheet, okey, modul 1 dan modul 2. Kalau kita gunakan modul 1 dan modul 2, kita ada dua modul di kita punya worksheet kita. Okey, contoh di sini kelas. Okey, kita create assignment, kita tambahkan dua. Okey, link ini kita tambahkan dua, link yang pertama dan kita tambah lagi link yang kedua. Jadi dia ada dua link di sini. Dia ada dua link, jadi pelajar tahu ada dua tugasan yang perlu dihantar. Okey, tugasan yang perlu dihantar. Selesailah cara untuk membuat dan menggabungkan live worksheet di dalam Google Classroom. Okey, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video seterusnya. Okey, video seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk kita buat pentafsiran ataupun ujian yang menggunakan jawapan yang panjang seperti esei ataupun jawapan struktur yang lebih panjang yang tidak boleh kita berikan direct answer. Okey, untuk soalan jawapan terbuka saya akan buat video yang seterusnya dan anda boleh lihat bagaimana kita menyelesaikan masalah untuk jawapan yang terbuka. Okey, terima kasih atas masa anda. Kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang.